الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم إلى بركنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والأولياء والعلماء شهداء وفقاء والصحابة المحدثين شيء لله لهم الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب العالمين. Jadi pertama dan selama-lamanya sama-sama kita merafakkan ketinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih kita kata memanjangkan kita kata rezeki umur kita boleh kita mai Jumaat malam ni. Jadi buatnya sebagai ganti lah saja kepada ustaz kita. Moga apa tahu dia masih dalam keadaan kata uzur lagi Jadi kita sama-sama kita doakan moga-moga ustaz kita tu diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengikut perbincangannya pada asalnya hamba ni jadi malam ni berhajat nak baca kitab pedoman bagi muzakarah lah, pedoman semaya berjemaah. Tapi apabila dibalik-balik kitab tu fikir-fikir dan tengok kepada suasana kita lalu ini, kita sudah mendekati kepada bulan Zulhijjah. Kita nak masuk kepada bulan Zulhijjah, mana kata satu ibadah kita kata yang besar-besar yang akan disambut. Tu. Secara khasnya di Mekah sana, orang mana buat haji. Dah. Jadi kita di kampung ni, ibadah kitanya, secara umumnya umat Islam semuanya dia akan buat korban. Jadi untuk fikir tilik di mari, rasa biar dulu kita tu jadi ambo pun rasa nak bincang, rasa nak panah tu ya rasa nak mengajar. Nak bincang, nak panah sama-sama kita bincang, tengok kena kodok kita dok beramal ni ataupun anda kata ada kesalahpahaman daripada sendiri pun boleh sama-sama kita bincang. Tu. Jadi kitab hamba bawa pada malam ni ialah kitab Risalah Korban yang dikarya oleh Haji Wan Muhammad Zakir bin Wan Ismail daripada Madrasah Darussalam. Kitab ni pun cukup nipis. Cukup nipis hanya 12 muka surat saja Dan bab korban ni pun dalam kitab fiqh pun dia hanya perbahasan dia tak banyak. Jadi sama-sama kita lalui lah. Jadi kata dia pada mukaddimahnya selepas mengucap syukur dan puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata tu mungkin hamba rasa musannif kitab ni dia zaman dia tu lebih terkehadapan. Jadi dia kata ramai orang zaman ni buat reban ni dia ikut-ikut. Ikut-ikut gitu ya. Jadi macam program kau lagu mana kau. Jadi banyak tepat hak tak kena. Banyak tepat hak tak kena dan ulama duk tegur sama, duk peringat sama. Dia kata wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap mereka tiap-tiap siapa-siapa hak beramal dengan ketiada ilmu, siapa-siapa yang ketiada ilmu beramal, amaluhu mardudatun la tuqbalu, amal dia ditolak, tidak diterima. Boleh letih saja kalau korban habis pitih saja pahala. Pahala kita kata sekadar niat saja tapi amal tak jadi. Tak. Kalau kita semaya, nak semaya, sungguh nak semaya. Tapi ilmu semaya tak ada. Tak. Ilmu semaya tak ada, maka apabila kita masuk dalam ibadah, masuk dalam suatu perkara tu,
Lepas tu tiba-tiba perkara kita buat tadi tu rupanya terbatas. Boleh pahala ke tak? Boleh pahala. Boleh pahala pada niat saja. Tu. Jadi kalau ngaji usul fiqh kita kak, hanya perbuatan dia tadi tu, tak kawan fikir ya. Hanya ditilik pada niat saja. Boleh pahala kat tu ya. Pahala lain tak boleh. Lagu itulah. Ulama dia pesan sama kalau nak beramal, kena ngaji, kena tahu. Jadi mukaddimahnya kita ni dia bawa data pengertian bagi korban itu sendiri. Gapo korban ni dari sudut bahasa, Bahasa sini kena kepada bahasa Arab, kena kepada binatang yang disembelih pada waktu pagi. Itu tak apalah. Kita tengok pengertian korban dari sudut istilah. Apabila kata istilah, dia kena kepada kita duk cara bab gapo. Kalau dalam fiqh, istilah fiqh. Kalau dalam usuluddin kena kepada istilah usuluddin. Maka di sini kena kepada fiqh lah. Kita beri dua contoh saja. Jaga ta'rif dia binatang ternakal berkaki pak yang disembelih kerana ibadah pada hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik setelah 12, 13 Zulhijjah dengan tujuan untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh ta'rif dia pula ni. Dia kata binatang ternakal. Nak gebel ni dia kena binatang ternakal. Binatang kalau bahasa Arab dia panggil al-an'am. Dia kena hak kaki pak. Yang berkaki pak. Binatang ternakal hak jinu. Mana kata lembu, kuba, kambing. Mungkin kata kaki pak beruk masuk juga. Tak ada. Tak lihat tu tu hak orang ternuk. Orang ternuk hak jinu. Lagi pula jinu. Lembu, kuba, kambing kita kata dia uta. Tu hak tu. Apa lagi? Biasa meleh. Tu. Lagi pada orang ternuk ni. Bukan hak kita kata hak liar. Hak liar, mari kita ternuk. Apa contohnya ada orang ternuk rusa. Bolehkah kita nak gebel? Tak boleh. Tu orang panggil hak tu binatang liar. Ternuk gebel ni binatang hak jinuk. Ternuk gebel yang berkaki pak. Kaki pak. Tu kalau kita kata binatang hak kaki dua boleh ke tak? Nak gebel tak boleh tu di atas pendapat kita kata jumhur ulama lah. Pendapat yang kuat jumhur ulama tak boleh nak gebel binatang lain kecuali hak kaki pak saja Tapi kita ni tak ada arah piti tak ada. Tu daging jara-jara nak makan kita kata sah kau nak gebel. Nak makan daging berpayah Contohlah makan ada manusia lagu ni Tapi andai kata ada hak jenis kita kata nak gebel tapi tak ada peti. Tu tak ada peti dok. Carilah. Tu cari pendapat yang mengatakan boleh gebel hak kaki dua. Apa kaki dua? Tu boleh gebel ayam ke tak boleh gebel itik ke cari hak tu lah. Pendapat yang mengatakan boleh gebel ayam. Tengok tu lah. Tu kena kaji pula. Jadi kita ni berasa kalau ipung kalau gebelnya nasi belauk tiap-tiap hari tu nak sama dekat tu Tak kalau diipung nasi belauk tiap-tiap hari hak kita beli tu ipung tu buat gebel. Yang disembelih kerana ibadat pada hari raya Aidil Adha. Kita sembelih dengan tujuan kerana nak buat gebel pada hari tu. Tak bukan kata nak buat akikah dak, bukan. Bukan kata nak jual daging dak. Bukan kata nak jual, bukan kata nak buat akikah. Ni kita nak buat gebel untuk sapa pahala kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ta'rif dia. Dan disembelih tadi tu pada hari raya Aidil Adha dan hari tasyrik 3 hari. Jadi di sini masa untuk kita gebel ada 4 hari. Tak, hari raya Aidil Adha sehari 10 Zulhijjah. Yang kedua sebelah hari tasyrik orang panggil, sebelah 12, 13. 4 hari ni yang boleh gebel. Tapi duk sahur tempat kita hari raya tu banyak gebel tapi sebenarnya dia ada 3 hari lagi sebelah 12, 13. Dengan tujuan untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata dalam Quran, "La yanalallahu luhumha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa." Allah Taala ni apabila kita gebel, tak boleh faedah ke dia darah, ke gapo, daging pun tidak sapa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sapa kepada dia ialah niat ikhlas kita.
amalan soleh kita hak sapa kepada Allah SWT. Dia kena comel kat tu. Allah Ta'ala tilik kat tu deh. Tu bukan tilik kat lain kat tu. Jadi dalil, mana dalil yang mengatakan menyabit ke korban. Menyabit ke kita ni kena rebeh. Lepas ni kita akan bahas apakah hukum korban ke atas kita. Tak. Dalil yang menyabit ke ibadat korban ni kata Allah SWT, fasalli li rabbika wanhar. Tu dalil inna atainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasalli. Tapi ada banyak tafsir ulama pada ayat ni. Jadi salah satunya fasalli, maka semaya raya oleh kamu. Terjemahnya lagu tu. Sembahyangkan yakni sembahyangkan olehmu ya Muhammad hari raya dan sembelih olehmu akan korban dan akan korban. Lagu tu dah. Tu Allah Ta'ala kata semaya raya dan sembelih korban. Fasalli di sini tu. Wanhar, fasalli wanhar, dia panggil fi'il amal. Suruh, Allah Ta'ala suruh. Ia kata hukum lepas ni dah. Dan kata Nabi SAW pula di atas dalil bahawasanya korban ni disyariatkan kepada umat Nabi SAW. Dia kata tiada jua, ambil terjemah, tiada jua kerja oleh anak Adam. Mana kata tak ada lah amalan anak Adam tadi tu daripada segala amalan dia pada hari raya yang lebih digemari oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada menumpuh ke darah. Bukan perih daripada sembelih ke akil korban. Tak. Tu. Bahawasanya korban itu lagi akan datang ia pada hari kiamat dengan sekalian tanduk dan kukunya. Dan bahawasanya darahnya jatuh ia daripada Allah pada suatu tempat kemuliaan dahulu daripada bahawa jatuh ia ke bumi. Maka sukakan diri kamu dengan korban itu. Ini dalil bahawasanya disyariatkan ke atas umat Nabi SAW korban tadi dah. Dan korban ni dia akan mari kepada kita pada hari akhirat seksa. Tu pasal itulah Nabi dalil hadis lain pula diriwayatkan bahawasanya Nabi SAW kata lagi mana bersabda, dia kata berbesarkan oleh kamu akan sekalian korban kamu. Kerana bahawasanya ia jadi tunggangan kamu atas titian pada hari kiamat. Bagi hak kita rebel tu, kita akan naik, kita kata akan naik atas sirat, seksa dah. Jadi tunggangan titian pada hari kiamat. Kalau besar, besarlah kita naik. Kereta nak besar deh, kacil lah ni tak apa nak naik. Dah kali dah, tak ada orang nak naik. Tak apa nak naik, kacil deh, mutu buruk, bek, betul sebab apa naik. Dah tua ni deh. Tak, getarnya tua-tua. Kalau boleh nak naik hak besar, nak naik Mercedes. Tak, naik Mercedes. Kalau di Kuala Lumpur tak usah naik. Dah kereta nak naik. Kapal terbang. Jadi, macam itulah kita nak naik titian sirat, seksa tu. Tak, kita nak jalan tu kalau boleh tak usah jalan. Nak naik atas tunggangan. Sama ada naik atas binatang ko ataupun berjalan dengan cepat. Tunggang atas amalan kita. Tupai amalan kita. Tak, kalau boleh tak usah jalan sore. Lagu itulah falsafahnya kita rebel. Dia akan mari sebagai tunggangan kita pada hari akhirat seksa. Nabi kata maka mu kena comel. Gapo hak mu rebel. Pilih hak comel. Lepas ni dia ada peribahasa. Hak mana didahulukan dulu. Warna mana dulu kena cari. Hak gemuk ko, hak kuruh ko, ada tanduk ko, lagu mana deh. Dia royak berapa dalam kitab ni. Kalau dia insyaAllah kita sama-sama kita dengar muzakarah. Jadi hukum korban. Hukum kita rebel nak tahu tu gapo hukum dia. Tu dari sudut umumnya hukum rebel ni dia berlaku khilaf di antara ulama. Dia berlaku khilaf di antara ulama. Dan disebabkan berlaku khilaf di antara ulama inilah hukum rebel ni ia jadi lebih afdal daripada sedekah sunat. Jadi lebih afdal daripada sedekah sunat. Pasalnya ulama tu khilaf ni. Mazhab Hanafi kata rebel ni wajib. Wajib siapa? Rebel ni wajib pada mereka yang berkemampuan. Tak, andai kata kita tu tolak tambah bagi tu cemuk-cemuk banyak tu tiba-tiba pada kita kata pada bulan tu banyak piti lebih. Kalau berjalan di atas mazhab anak Imam Hanafi maka wajib kita rebel pada tahun tu. Tu piti kita
Kena kira dah mazhab dia. Tapi di atas kita ni berjalan di atas mazhab Syafi'i. Amalan kita kan. Terus gitu. Ya jatuh sunat muakkad saja untuk kita rebel tiap-tiap tahun. Sunat yang dituntut tu secara kuat dah. Nak dekat wajib sunat muakkad ni dah. Dah. Pak istimbak daripada ayat tadi fasalli li rabbika wanhar. Di situ ada tuntutan. Tuntutan ada dua. Kita dah kalau belajar usul fiqh tuntutan wajib, tuntutan sunat. Ini tu apa ni ulama waktu bik bahasa tuntutan di sini hanya tuntutan sunat. Itu dah. Tu. Jadi sunat muakkad tu secara umumnya sunat muakkad kepada orang hak tengah mengerjakan haji sunat juga bagi dia untuk rebel. Hak tengah wajib di Mekah. Tu. Lepas tu kita duduk kampung ni sunat muakkad juga untuk rebel. Sunat muakkad. Tu. Jadi musannif kitab ni pula dia tafsir pula sunat muakkad tu lagu mana. Sunat muakkad yang aini, sunat muakkad yang kifai. Yang aini yang kifai lagu mana? Sunat muakkad yang aini apabila kita ni duduk sore dalam sebuah rumah. Tu duduk sore dalam sebuah rumah, maka tertentu di atas kita sore untuk rebel, untuk melepaskan tuntutan sunat muakkad tadi. Bukan wajib, sunat muakkad saja dah. Tu yang dituntut dengan tuntutan yang kuat sunat tadi tu. Dan kalaulah kita ni dalam rumah kita tu kita duduk ramai-ramai, jadi nak lepaskan tuntutan sunat muakkad korban tadi tu, cukuplah sore yang melakukan ibadah korban. Sama ada kita ataupun bini kita, ataupun anak kita, ataupun adik-beradik pun siapa duduk sekali. Ini tafsir hukum daripada musannif sendirilah. Tu kata sunat tadi tu. Satu sunat tadi tu di atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika berlaku di atas mazhab Syafi'i. Adapun korban pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum dia wajib. Atas diri Nabi sendiri. Kau tahajud tu lah. Tahajud sunat atas kita tapi wajib atas Nabi. Tu. Adapun korban pada pihak Nabi kita sendiri ia jadi wajib ke atas dia kerana di atas dalil Nabi sendiri ayat dia kata umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku ni disuruh ke akal buat korban dan Nabi pun cerah pula wa huwa sunnatul lakum. Aku disuruh nampak-nampak mun sunat. Pahal lagu apa? Pahal lagu mana? Pahalnya kalau Nabi kata aku disuruh untuk buat korban dan korban ni sunat bagi kamu, mana kata atas Nabi tu korban tu wajib ke atas dia. Dia tiap-tiap tahun. Lepas tu kata Nabi kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin lakum. Nabi kata kutiba alayya an-nahru. Di fardu dituntut ke atas aku. Ditulis ke atas aku, mana kata di fardu ke atas aku an-nahru. Nabi kata lagu tu dah. Tu an-nahru ke apa tadi dah rebel lah. Apa tu walaysa biwajibin alaikum walaysa biwajibin lakum. Dan tidak wajib rebel ni ke atas kamu, hanya tu sunat saja, sunat muakkad. Tapi nak sunat pun dan kalau ada piti lebih tak tu kita kata kena rebel lah kita kata dah. Kalau ada piti lebih baik moh dia kita boleh sama-sama kita boleh bagi daging. Tak boleh bagi hikmah pada buat rebel ni kepada orang-orang hak jarang makan daging tu boleh makan daging. Tak rasanya rebel ni dia ada beberapa jalan untuk pembahagian. Marilah jalan kok mana pun daging tu yang akan sapa kepada orang hak fakir. Orang hak tidak berkemampuan. Kok mana daging tu kena sapa kepada orang yang tidak berkemampuan. Ramai-ramai kita ni kita tak tahu. Kira kita sebelah kau mana kita tak tahu mau duduk oleh rumah batu kaya berkali. Tak semestinya lagu tu. Tu kaya miskin ni tidak ditilik kepada rumah. Mana tahu rumah besar. Daging kita kata 2-3 bulan sekali makan. Contoh. Kita tak tahu. Tiba kita tilik pada rumah. Tak. Macam budak Mesir dulu pun. Tak. 6 bulan sekali boleh jumpa. Boleh beli daging. Wujud tu. Nak kata berjimat sungguh.
Nak kata berjimat sungguh duduk tempat orang. Piti tak ada ni. Sebab makan mewah kita kata, tak ada. Tu nak bayar api, nak bayar air, nak bayar macam-macam nak bayar. Jadi di antara kita, ramai-ramai kita ni akan ada orang yang jari makan daging. Jadi hikmah dia tak, kita hak lebih diwi kepada mereka tadi. Tak, tu dan banyak lagi lah hikmah dia di antara salah satu. Jadi hadis tadi rawahu Daruqutni. Jadi anda kata kita ni ada kemampuan untuk rebel, maka jatuh hukum makruh ke atas kita meninggalkan rebel tadi deh. Buat korban tadi dah. Sama-sama kita kata buat usaha. Tipai pitih sikit. Ko gana ko tu kupu ko pakak ko, dan setengah orang dia beli lembu. Dia beli lembu, dia cari siapa anak beranak dia tak rebel lagi. Tu dia bui. Buhlah nama mu sini mu niat rebel lembu ni aku bui kamu. Contoh orang ada pitih banyak sikit. Cari anak beranak dia, anak beranak dulu. Tu tolong ni hak dekat dulu. Lepas tu kita tolonglah hak jauhnya. Berikan anak beranak dia dulu. Siapa-siapa beranak kita tak buat rebel lagi. Bagi kita ko ada adik-beradik kita sore hidup dia pun tak berapa, kita kata tak berapa nak pitih tak ada mana. Lepas tolong dia lah, kita kaya kita ada pitih banyak. Hak masuk nama dia dalam rebel tadi, suruh dia ni tu rebel ni kambing ni contoh, beli kambing seekor ke dia. Tak suruh dia rebel. Jadi apa lagi itu dipanggil hukum rebel tadi sunat. Tu sunat muakkad ke atas kita. Dan kadang-kadang rebel ni dia boleh jadi wajib. Bukan wajib. Hak atas Nabi tadi tu memang wajib tu. Atas kita ni Hak ni berlaku di atas mazhab Syafi'i Imam Kecek Bukan mazhab Hanafi dah. Mazhab Hanafi wajib apabila berkemampuan. Dan rebel ni dia boleh jatuh hukum wajib ke atas kita apabila kita nazar. Ataupun salah kecek. Hak ni bahaya. Salah kecek dia jadi wajib. Baca kitab sikit. Dia kata jadi wajib apabila dinazarkan. Seperti katanya, bagi Allah atas aku bahawa aku perbuat korban dengan ini. Hak ni lafaz soreh untuk nazar. Jadi, tarik kami seekor, kau lang mana, kau lembu, kau gapo jadi wajib kata kita kata aku nazar. Dengan nama Allah aku nazar untuk sembelih kambing. Sembelih lembu duduk depan aku ni. Hak tu soreh. Hak tu jelas. Hak salahnya ke mana? Hak salahnya kalau dia kata, kalau dia salah raya, dia tarik kambing, orang tanya, nak buat gapo kambing? Nak buat rebel. Hak tu boleh beda. Hak tu boleh beda. Nak buat rebel, bukan rebel sunat. Tak sambung dengan rebel sunat. Nak buat sunat rebel. Cara tu lain, rebel tu. Lembu kau, kambing kau, kubah kau, boleh tarik, orang tanya, nak buat gapo? Nak buat rebel. Maka lembu, kubah, kambing, hak tarik tadi tu wajib sembelih. Dia jadi hukum wajib. Tu kata tanya ustaz, Pak Ustaz. Royak lagu mana kalau kita tarik lembu kita, kambing kita, kubah kita, royak ke dia nak buat makan raya. Nak buat makan raya dia ajar kita tu nak buat makan raya ataupun rebel sunat tu apa tu rebel sunat raya. Kubu dia kena koi sunat. Tu. Pakai cara lagu ni koi sunat tak koi sunat ni dijelaskan oleh Imam Syarqawi. Ada dikata dalam kitab dia. Syarqawi, Imam Syarqawi. Dia salah seorang daripada ulama Azhar. Ada di Mesir sanalah. Tu Imam Syarqawi. Jadi apabila dia jadi lagu tu, kita salah sebut tadi, tak, maka daging tadi tu, cara bagi dia jadi lain tu. Apabila jatuh hukum nazar, maka kita tak boleh nak makan sikit rabuk daging hak tadi tu. Kambing ko, kurban, lembu, hak jadi jatuh hukum nazar tadi tu Tak boleh nak makan. Kalau nak makan sikit rabuk, kena bagi belakang kok. Kalau silap makan, ambil sekali tak rugi sero. Ambil juga sekali boleh wajib. Boleh wajib kena bagi belakang. Ambil juga sekali, maka sekali tadi hak kita makan kena gratis.
cari kedas. Tu cari kedas sekali, gati semula ni. Niat, gati. Aku makan daging, kita kata korban hak wajib tadi. Salah makan. Teliu duk. Tu salah makan juga, maka gati. Beli hak lain, gati. Jadi, hak banyak. Sebab itulah musannif dalam kitab ni kata, tu kita buat amalan, kita buat rebah, ikut-ikut. Purnama dalam tu, purnama dalam ni dah. Dan pernah berlaku, pernah dibahas, pernah disebut oleh ustaz sendiri, dia kata dah. Tu buat rebah di masjid mana, hamba tak tahulah, bukan sini bukan dia dah. Masjid tempat bandar-bandar besar Kuala Lumpur kali dah. Melih lembu seekor, pakar ia tak bagi 7. Pakar tak bagi 7, pakar masuk plastik lalu. Pakar tak bagi 7 gaya. Tak ada kata ni apa mak, ni apa, ni apa Allah, ni Zaid, ni Umar, tak ada. Tak ada ta'yin dulu dah. Tak ada bagi dulu. Melih-melih lembu lapo-lapo, tak bubuh dalam plastik bagi. Tu panggil program korban. Jadi kodok rebah. Tak. Benda tu je kena tentu dulu. Hak ni hak tuan ni. Hak ni tuan ni, hak ni tuan ni. Tak. Tu kata kalau kita nak masuk PT ke wira-wira untuk rebah tu, tak, tu kita kena rasa yakin dulu pengurusan dia tu betul dengan syarat. Kerana nak kata dia nipu, takut pengurusan dia tu tak betul dengan syarat. Kira gitu. Dan hak molek-molek yang korban ni kita buat sendiri lah. Tak, jawi kita ni tuai hak rebah ni ada di majlis tu dah. Bukan tuai ada saja dah. Rebah tu we kena dengan syarat dah. Cara nak beli lagu mana, kena erik lembu ko, tak kena erik lembu ko, dah. Kena erik juga beli lembu. Kena erik, dah. Kena pindah barang. Kalau kita beli beras kedai, beli beras kedai, bukan kita buat balik. Beli lembu tu, dia duk cokor keras situ tu, kita erik. Tanda gerak. Dan barang tak tu. Tu. Kalau tak erik, dia panggil tak khabar. Kita tak terima. Kena erik. Bawa ke mana, tak tahulah. Nanti agak selu-selu, jangan duduk senja. Tak, dia orang lari pula lembu. Tu dah gitu. Dan apa lagi dah? Masa cepat dah. Tak ada. Jadi kalau tanpa kita koi ke korban sunat, kita duduk tengah bawa binatang kita, tak, orang tanya nak buat gapo, kita kata, tu kita kata, salah royak lah nak buat, nak rebah, nak buat rebah, gitu dah. Jadi salah royak, dia jatuh hukum nazar sebenarnya. Rebah tanpa kait rebah sunat, dia jatuh hukum nazar. Tu kalau jadi kat wallahu alam lah. Kita tanyalah ustaz-ustaz ramai-ramai tu, lagu mana ustaz nak lepas masalah ni. Hamba pergi lembu dah. Nak tahu orang beli hamba royak lagu tu, nak buat rebah. Nak lepas. Tu kalau kita kata kepik sangat kak, kita tanyalah. Takut ada kau lagu mana dah. Takut ada pendapat lain ko lagu mana dah. Tapi pendapat bukalah kitab mana-mana, kita mazhab dengan Syafi'i, pendapat awak kuat dia buat hak dia bawa ialah hak ni. Salah royak, terima rebah tadi dia jatuh hukum wajib. Tu dah. Dan apa lagi? Waktu kita nak start sembelih tu. Tu nak rebah tadi tu start masa mana nak mula. Mana nak start program kita. Dia kata masuk waktu melakukan ibadah korban apabila naik matahari 10 Zulhijjah. Matahari tu mana kata habis waktu subuh tu boleh dah nak rebah dah. Dan selepas berlalu masa yang dapat dikerjakan di dalamnya 2 rakaat sembahyang sunat hari raya dan 2 khutbah yang ringin bagi keduanya. Kalau kita kata lah ni, apa? Terbit matahari, 5.9, tak silap tak? Korek, 5.9. 5.9, matahari naik. Capur semaya 2 rakaat. Semaya 2 rakaat, kita kata, tu seringan-ringan semaya 2 rakaat. Bubuh hak rukun ya. Bubuh baca hak rukun. Jadi, seringan-ringan semaya ni, jadi tafsiran kita, tak, kalau duduk mengaji pondok, dia kata bubuh hak rukun saja. Atau semaya hak ringan. Tapi yang pergi ngaji Mesir, tafsirnya, tu, Syekh dulu, dia kata, tafsirnya hak sering-ringan ni,
Ya, baca yang pendek. Mana kata baca kuliah, baca kulhu. Jadi tu wallahu alam disebut dalam kitab lagu mana. Tetapi syarahnya gitu. Hak mendengar. Kalau pondok kata dia baca buat hak rukun saja. Kalau mau ngaji Mesir dulu dia kata baca yang paling pendek. Inna a'tayna ko kul wallah ko kul a'udzu birabbin nas ko. Dia kata hak gini. Itulah. Kalau kita letak kat rakaat tu seminit boleh dah. Rakaat seminit kita beri contoh. Lepas tu kalau sering-sering semaya 2 rakaat 2 minit. Campur dengan khutbah. Tu sering-sering khutbah kita kata bubuh lah. Kita kata bubuh 3 minit ke 5 minit ke. Baca rukun saja. Ataupun baca nasihat sikit bercampur dengan rukun. Bubuh 5 minit. Mana kata berapa minit? Jadi 7 minit. 7 minit semua. 59 campur 7 minit jadi pukul 7. Pukul 7 6 minit. Pukul 7 6 minit boleh dah kita nak rebel. Kalau mengikut hukumnya lah gitu. 75 minit tu. Boleh dah kita nak rebel tadi. Waktu kita kata waktu boleh start tu bila, bukan waktu yang paling afdal. Tu. Adapun waktu yang kita kata paling afdal untuk kita rebelnya, tu hingga berlalu masuk kita kata dilambat sikit. Kita lambat ke rebel tu sikit hingga berlalu waktu masuknya padahal matahari itu berada sekadar segala. Tu sekadar segala. Kira-kira dia kata setengah jam selepas masuk selepas habis semaya waktu subuh tadi Mana kata 59 tambah setengah jam pula. 59 tambah setengah jam kita 7 lah mudah Pukul 7.30 dah kita kata pukul 7.30 tu waktu hak molek dah nak rebel 7.30 ke pukul 8 golek-golek pok kita ni pukul 8 tu baru nak semaya. Awal sikit pukul 8. Tu kalau lewat sikit 8.30 baru dia rebel pukul 9. Golek-golek pok kita lah. Lepas tu waktu yang afdal untuk kita rebel. Mana kata tunggu matahari naik segala dulu. Waktu kita kata pahala banyak lah. Sudut ke mana? Afdal ke mana? Afdal ke pahala banyak. Dan bilakah akhir waktu? Akhir su bagi kita nak rebel tadi ialah tu habis waktu untuk kita nak rebel tadi ialah maghrib hari ke 13 Zulhijjah. Apabila masuk yang waktu maghrib 13 Zulhijjah maka tak boleh dah kita nak rebel lepas tu. Tu weekday sama ada 10, 11, tu 12, 13, 4 hari dah beri masa. Tu 4 hari dah beri masa rebel lah, pilih lah tarikh, tarikh 4 hari tadi sudah gitu. Baik. Binatang yang kita nak rebel tadi. Hak masyhur kita kata uta, lembu, ubah, kambing, piri. Tu. Biasanya hak tu lah. Tu uta. Kalau uta dia kena umur 5 tahun masuk kepada ni. Tu 5 tahun masuk kepada ni. 5 tahun cukup. Tu 5 tahun cukup masuk kepada ni. Masuk kepada ni tahun. Tu buat kita jaga kali Ada ke sini rebel uta. Ada ke tak? Wallahu a'lam lah. Tu masa muda mesti ada dah rebel uta. Tak 2-3 hari. Sana dia kena buh nama di uta. Takutnya lari ko, kena curi ko tu je spray nya warna. Ni uta nombor 1 ko, nombor 2 ya saing ko lagu mana dia pera uta 2-3 hari tu. Pera uta 2-3 hari. Ramallah dah ambil gambar. Dak ambil gambarnya uta sebelum kena melih. Jadi uta ya sembelih mana uta? Uta lebih kurang rasa tempat sembelih dia. Kalau orang lama dia pesalah dak. Tahu belakang dah. Masa kalau kepala dia gitu tu, dia tekak dia kat ya sembelih sini, bukan sembelih kat bawah tekak dia tu. Sembelih dekat kita kata kat dada dia tu, kat bawah tu. Ya sembelih situ baru cepat mati Sama juga nama asa itu sembelih atas tu ujung tu atau orang sembelih biasa pak kita sembelih atas tu juga dah. Pak mati sembelih bawah ni. Tapi jangan buatlah. Asal kita buat politik puaya gitu lah. Tapi uta memang uta kena sini bawah ni baru cepat mati
Tu betul bahayalah. Kena sepak ke dia, kau lagu mana tengah sembelih tu. Dia kuih pak kita ni lembu tak. Lagu tu dah. Umur utah tadi tu nak 5 tahun ataupun lebih. Tahu masjid ni, rasa nak makan utah tahun ni. Kita cari utah. Tak? Ada kau? Lembu dan kerbau. Lembu, kubah, kambing. Dia kena umur 2 tahun. 2 tahun cukup masuk kepada tahun yang ketiga. Mazhab kita lah. Mazhab lain hamba tak tahulah. Wallahu'alam pasal duk Mesir itu. Tu dia kata boleh dah ni setahun. Kambing kecil kambing. Kecil kalau kita tengok alah gigi. Gigi susu baru ada deh. Dia kata boleh dah buat gebel. Arak lah. Tapi mazhab gapo hamba tak tahu. Mazhab kita 2 tahun ke atas. Kalau nak cek molek gigi ya saling. Tak. Tu kambing, lembu, kubah. Kalau beri setahun. Beri setahun boleh cepat mati. Beri setahun. Setahun ataupun lebih lah, setahun lebih. Ataupun 6 bulan saling gigi. Kalau orang biasa belek gigi kambing, dia tahulah. Gigi kambing ni saling lagu mana dah. Lagu mana? Biasa. Lagu mana saling gigi? Kita tengok ya, wallahu'alam lah. Dia jadi besar, tu biar besar aku kan. Dia saling gigi. Jadi dia tu gigi yang besar tu berkali dah. Buduk tengok tu patut dia ada gigi. Wallahu'alam lah. Saling gigi ni kita tak biasa juga. Jadi binatang tadi sama ada tino, jate, kunsa pun boleh sembelih belaka. Kunsa. Binatang kunsa ada 2 alat. Tak tahu ada kodok. Cuma hukumnya kata lagu tu. Tu. Kunsa. Binatang kunsa. Jadi ada kata tak, hak tadi kata uta, lembu, kubah, kambing, beri. Lepas tu kalau ni kira orang kacuk macam-macam. Lembu kapung dengan lembu gapo, lembu Australia. Hak tu tak apa. Lembu kapung dengan lembu Australia tak apa. Hak tak lehnya lembu kapung dengan lembu hutan. Lembu kapung dengan lembu hutan ataupun lembu kapung dengan kubah hutan. Kubah kapung dengan kubah hutan. Hak tu tak leh dah. Pasalnya kubah hutan kita kata tak leh nak buat rebel. Dia kacut waktu. Tak leh lah. Tu hak berat lagi. Lah ni dia kacut ke apa? Anjing dengan lembu. Tak? Anjing dengan lembu. Okay? Tu ada tengok dalam Facebook ke mana dah. Tu badan anjing. Bulu lembu. Ekor panjang. Duduk nampak-nampak. Tak? Hak tu tak leh teru. Tu tak leh teru. Kita kata dah. Anjing dengan lembu. Ataupun kambing dengan anjing. Tak leh. Tapi kalau kambing pergi beranak dengan lembu, dia pergi bin dengan lembu, tu tak apa. Tu pergi anak, bak dua-dua boleh makan. Tu. Dan sekalipun kalau kita kata kambing sama kambing, ataupun lembu sama lembu, dia tu pergi anak. Tu pergi anak dia tu, muka sepore. Tu muka sepore. Dan boleh kecek. Dan berakal. Dia ada taklih, kena ada taklih. Ada bahah. Mak dia, mak ayah dia kambing contoh dia. Ataupun mak ayah dia lembu. Tubik muka orang. Boleh jalan. Boleh kecek. Berakal. Okey kalau dia naik atas mimbar aku tubuh. Boleh jadi tu email. Boleh jadi tu email. Tu. Lepas tu, turun maya raya tadi tu. Dia tu kita boleh sembelih. Pasalnya, asal kejadian dia ialah daripada sama ada mak dia kambing ke mak dia lembu tadi. Muka saja, muka manusia hukum dia kita boleh sembelih. Lembu masjid ilah ke lagu mana ambil tu email sembelih. Email mak ayah dia lembu benar. Hukum tu lama dia bahas. Tu dia bahas sampai setahun tu tapi tak berlaku lah kita kata mustahil adat. Tu panggil mustahil adat, bukan mustahil akal. Dari akalnya Allah Ta'ala mampu nak buat gapo pun tu. Ini panggil mustahil ada, tapi hukumnya ada. Kalau ada kat bekas melihat tu dalam berasa tahu tak cukup kau lagu mana dia ke tebuh ko turun semaya. Pas semaya naik ke tebuh, pas ke tebuh lepas tu pelihnya dia sudah dak. Tu waktu jadi Isa kita kata masuk waktu dah. Sikit sebanyaklah.
Jadi ambo rasanya berkenaan dengan bab korban ni kita ambo pun nak baca sekali lagi lah. Kalau hari Jumaat tu kalau nak baca juga baca pagi Jumaat tu lah. Tengoklah atas perbincangan dengan AJK ni. Sekadar tu lah jadi kata andai kata ada salah silap meminta maaf lah. Sama-sama kita muzakarah. Tak? Tu sama-sama muzakarah. Banyak lagi sebenarnya kita sambung andai kata ada masa setelah. InsyaAllah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.